Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan ya kepada saya. Saya akan tunggu message. Share ramai-ramai live ini dan juga sertai Telegram saya Regi JC Ritaudin. Dan seperti biasalah, jika ada gangguan siaran jangan ke mana-mana, tunggu sampai gangguan habis ya. So jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Saya ditanya satu soalan menarik ya. Saya ditanya apakah impak atau kesan jika ada isu KK Mat ni dengan isu yang bersangkut dengan stalking berkalimah Allah itu kepada keputusan PRK, Pilihan Raya Kecil Kuala Kubu Baru yang bakal berlangsung. So kita pun tahu ya, kita akan berdepan dengan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Selangor di kawasan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru susulan kematian adunnya tempoh hari. Dan itu adalah dikira kawasan kuat Kubu Kuat DAP. Dan dalam PRK yang akan berlangsung ini, selang beberapa bulan selepas PRN Selangor, kita hendak membandingkan apakah ada perubahan pola pengundian pada PRK yang akan datang ni, iaitu dijangka bulan April atau awal bulan Mei, berbanding dengan PRN yang berlaku pada bulan Oktober tak silap saya ya, Oktober tak silap saya lah. So hampir setengah tahun lebih ya selepas PRN dibuat, kita hendak lihat adakah perubahan dalam pola pengundian bukan Melayu dan Melayu. So saya ditanya apakah saya jangka akan ada impak atau kesan isu KK Mat ini terhadap pola pengundian. So jawapan saya mudah. PRK ini akan menjadi penentu. Saya tidak boleh teka. Okey. Sekarang situasinya adalah kalau kita lihat pada PRU 15 berlaku penolakan besar-besaran orang-orang kuat UMNO terhadap UMNO dan juga peralihan besar undi Melayu Islam kepada Perikatan Nasional. Dan seterusnya apabila kita lihat pilihan raya negeri 6 negeri yang berlaku melibatkan berjuta-juta pengundi, 9 bulan selepas PRU 15, kita lihat pola peralihan pengundi Melayu Islam kepada Perikatan Nasional meningkat lagi deras. Kita lihat pegangan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional terhadap negeri-negeri melemah begitu teruk dan pegangan Perikatan Nasional meningkat. Dan kita juga lihat bahawa UMNO tidak menyumbang sebarang undi Melayu Islam kepada Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan tidak menyumbang sebarang undi Cina atau India kepada UMNO. So sudah hampir setengah tahun berlalu dan kini satu kerusi yang baru diadakan pilihan raya 6 bulan ke lebih lepas akan diuji semula. So itu yang menjadikan PRK Kuala Kubu Baru menarik ya. So adakah dari sudut undi bukan Melayu, kita nak lihat adakah kegagalan kerajaan menangani isu ekonomi ringgit, prestasi ekonomi yang merosot, ringgit mencapai prestasi terburuk dalam sejarah sejak 3 dekad dan terburuk di rantau, adakah semua ni mempengaruhi orang Cina, orang India? Kita hendak lihat tahap pengaruh dia. Kita juga hendak lihat ada tak perubahan. Mungkin tiba-tiba orang Melayu Islam, mungkin ada undi Melayu Islam beralih kepada Pakatan Harapan. Kita hendak lihat. Atau kita hendak lihat adakah lagi banyak Melayu Islam beralih kepada Perikatan Nasional. Itu kita hendak lihat. Dalam isu KK Mat ni, ia melibatkan Ketua Pemuda UMNO. So Ketua Pemuda UMNO ni telah begitu lantang menyerang, lebih kurang menyerang lah dan menghukum KK Mat, melangkaui ya batasan-batasan apa orang kata pihak berkuasa yang telah melaksanakan tanggungjawab mereka ya
dia hukum tak habis-habis lah. Okey. Dan ini sedikit sebanyak telah mendapat sokongan, saya lihat, daripada Melayu Islam di belah pembangkang. Okey, ia telah dapat, ya. You go to social media, you will see, ya. Walaupun keterlaluan, sebab bila kita cerita hendak mempertahankan, itu wajib mempertahankan Islam daripada penghinaan, itu wajib. Saya pun telah mempertahankan Islam dari sudut tindak tanduk KK Mat yang saya telah kecam. Tetapi situasinya boleh dibawa ke tahap seterusnya, di mana kita lebih tegas, lebih menghukum sekiranya tiada tindakan, sekiranya pihak yang didakwa melakukan kesalahan tidak menunjukkan bahawa mereka kesal dan sebagainya lah. Tetapi dalam kes ini berlaku tindakan tegas dan sudah dihadapkan ke mahkamah, tetapi Ketua Pemuda UMNO tetap hendak menghukum. So ini telah mendapat sambutan, ya. Walaupun saya telah beritahu bahawa benda ni sebenarnya dia duduk dalam blok kerajaan. Sebenarnya jika dia benar-benar ikhlas, sudah banyak benda lagi dia boleh lakukan. Saya tak dengar suara dia apabila pemimpin-pemimpin DAP mengeluarkan kata-kata beracun. Saya tak dengar suara dia. Mungkin sekarang dia bolehlah ulas apa kata-kata beracun yang telah dikeluarkan oleh beberapa pemimpin DAP selama setahun ini, ya, dan jelaskan kepada kita mengapa dia senyap pada ketika itu dan sebagainya. So anyway, semua tu dah berlalu dan ada tahap sokongan. Jadi adakah pada PRK Kuala Kubu Baru UMNO akan dan Pakatan Harapan akan uji tahap penerimaan Melayu Islam pembangkang terhadap Pakatan Harapan maupun UMNO selepas insiden KK Mat ni? Ya, semestinya pada kempen pilihan raya UMNO akan berkempen menyokong calon Pakatan Harapan. So adakah sokongan UMNO terhadap calon Pakatan Harapan itu akan mengujar Melayu Islam dari pembangkang yang mungkin menyokong tindak tanduk Dr. Akmal itu untuk juga menyokong calon Pakatan Harapan? Contohnya Melayu Islam yang sokong tindakan Dato' Akmal mungkin kata, kalau Dr. Akmal sendiri boleh menyokong calon PH itu, maknanya kita boleh yakin bahawa calon PH itu sebenarnya bukannya anti-Islam, sebab kita tahu Dr. Akmal akan memperjuangkan Islam. Jadi kalau dia boleh sokong calon PH itu, maka kita pun tak perlu was-was, kita boleh sokong calon PH itu. Adakah itu akan berlaku? Adakah buat kali pertama kita akan lihat peralihan sokongan Melayu Islam terhadap calon PH disebabkan tindak tanduk Dr. Akmal? Adakah kita akan melihat UMNO menggunakan Dr. Akmal untuk berkempen bagi PH pada PRK Kuala Kubu Baru? Semua ni saya sendiri nak perhatikan. Kalau anda tanya saya apakah kesudahannya, saya tidak mungkin tahu. Saya pun nak perhatikan, ada tak kesan isu KK Mat ini terhadap keputusan Kuala Kubu Baru. So mungkin ada, mungkin tidak ada, kita sama-sama perhatikan, ya. So itu sebagai menjawab soalan yang ditanya kepada saya, apakah ada impak, ya, atau kesan isu KK Mat ini terhadap keputusan PRK Kuala Kubu Baru. So sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.